Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurinta Farzana Husnizah binti Husni. Saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Soalan yang kami berikan kepada ChatGPT ialah bagaimana pengaruh ICT dalam pembinaan kesepaduan nasional pada hari ini? Jawapannya, teknologi maklumat dan komunikasi ICT memainkan peranan penting dalam pembinaan kesepaduan nasional di Malaysia hari ini. Di antara pengaruh positif ICT adalah: pertama, peningkatan akses maklumat. ICT membolehkan rakyat Malaysia untuk mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan mudah. Ini membantu dalam memahami isu-isu kesepaduan nasional dan menggalakkan dialog terbuka. Yang kedua, penyebaran nilai-nilai bersama. Melalui platform sosial, media dan laman web, nilai-nilai bersama dan cita-cita kesepaduan nasional dapat disebarkan secara meluas kepada masyarakat. Yang ketiga, pendidikan dan kesedaran. ICT membolehkan kempen pendidikan dan kesedaran kesepaduan nasional dapat dijalankan secara efektif. Video, infografik dan bahan digital lain dapat digunakan untuk memberikan maklumat dengan lebih menarik. Yang keempat, pertukaran budaya dan pemahaman. ICT memungkinkan rakyat Malaysia dari berbagai latar belakang budaya dan agama untuk berkomunikasi dan berkongsi pandangan, menyumbang kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang kepelbagaian negara. Yang kelima, partisipasi awam dan keterlibatan sosial. Melalui media sosial dan platform bersepadu lain, rakyat Malaysia dapat menyuarakan pandangan mereka dan menyertai perbincangan mengenai isu-isu kesepaduan nasional. Namun, perlu diingatkan bahawa sementara ICT membawa banyak manfaat, ia juga boleh membawa cabaran seperti penyebaran maklumat palsu atau sensitif dan perpecahan di kalangan masyarakat. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan penggunaan ICT dilakukan dengan bertanggungjawab dan bijak. Terdapat beberapa persoalan yang ingin kami teliti sejurus menghuraikan dengan lebih lanjut berkenaan tema kami dalam masa yang sama berkait dengan objektif di atas. Baiklah, analisis pertama yang saya akan berikan adalah pendidikan dan kesedaran melalui ICT. Pendidikan dan kesedaran melalui ICT adalah merujuk kepada penggunaan teknologi maklumat untuk meningkatkan akses kepada pendidikan dan pengetahuan. Dalam konteks kesepaduan nasional, pendidikan dan kesedaran melalui ICT adalah untuk memanipulasikan teknologi dalam memupuk semangat kebangsaan. Pendidikan dan kesedaran melalui ICT juga dapat memainkan peranan yang penting dalam menggalakkan sikap saling menghormati antara semua lapisan masyarakat. Nelson Mandela pernah berkata bahawa pendidikan adalah senjata yang paling kuat yang dapat anda gunakan untuk mengubah dunia. Seterusnya, pendidikan ICT menyumbang kepada masyarakat dari segi kemahiran teknologi, literasi digital dan akses kepada maklumat. Ini membolehkan masyarakat memahami, mengendalikan dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan peribadi dan negara. Pendidikan ICT yang seimbang dan berluas di seluruh lapisan masyarakat adalah penting bagi mewujudkan kesepaduan nasional. Ini membantu mengurangkan jurang digital, memberi peluang yang sama kepada semua dan membentuk masyarakat yang berpengetahuan seperti yang telah dikatakan oleh Mak Washaw. Manakala, Nelson pernah mengatakan bahawa kesedaran ICT adalah merujuk kepada pemahaman individu mengenai impak teknologi dalam masyarakat. Ia memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk sikap, nilai dan etika dalam menggunakan teknologi. Kesedaran ini membolehkan masyarakat menjadi pengguna yang bertanggungjawab dan memberikan sumbangan yang positif kepada kesepaduan nasional. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Pendidikan dan kesedaran melalui ICT juga berperanan dalam memberikan akses yang seksama kepada pendidikan. Dengan menggunakan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran, orang ramai terutamanya mereka yang berada di kawasan luar bandar dapat mengakses peluang pendidikan yang sebelumnya mungkin tidak dapat dicapai. Hal ini dapat membantu mengurangkan jurang pendidikan antara lapisan masyarakat, mencipta peluang yang lebih adil bahkan menyokong pembinaan masyarakat yang lebih berpengetahuan. Terdapat beberapa contoh kempen ICT yang bertujuan meningkatkan kesedaran tentang pelbagai isu. Misalnya, kempen Stop Think Connect ialah kempen kesedaran awam global yang dibangunkan untuk membantu semua pengguna internet bagi memastikan data, maklumat peribadi, komunikasi dan transaksi atas talian mereka lebih selamat. Selain itu, International Girls in ICT Day juga ialah salah satu lagi kempen yang bertujuan membina kesedaran tentang jurang digital jantina, menyokong pendidikan teknologi serta kemahiran soft skills.
Justeru, penyelesaian kepada kekurangan kesedaran inovasi ICT ialah dengan cara pemindahan maklumat untuk merangsang pengetahuan, sikap dan amalan yang diperlukan bagi penerimaan ICT. Tambahan pula, ICT boleh digunakan untuk mengelakkan liberasi komputer dan pembangunan kemahiran vokasional di kalangan orang kelainan upaya. Di samping itu, pentingnya penyelarasan kurikulum pendidikan dengan keperluan industri dan realiti teknologi semasa juga perlu ditekankan. Sehubungan dengan itu, hal ini memerlukan kerjasama antara institusi pendidikan, industri dan kerajaan untuk memastikan graduan mempunyai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran kerja digital masa kini. Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi juga boleh memberikan semburuk. Antara keburukannya terhadap kesepaduan nasional termasuk penyebaran maklumat palsu, peningkatan hate speech dan penyalahgunaan untuk kepentingan politik dan peribadi. Selain itu, penggunaan ICT yang tidak terkawal juga boleh mempercepatkan penyebaran maklumat yang sensitif dan merosakkan hubungan antara masyarakat. Oleh itu, penting untuk memahami dan mengenalikan penggunaan ICT secara beretika demi memastikan ia memberi kesan positif terhadap kesepaduan nasional. Secara konklusinya, kami bersetuju bahawa pendidikan dan kesedaran maklumat melalui ICT memainkan peranan dalam membentuk kesedaran kebangsaan dan kesepaduan nasional. Dengan menyediakan akses kepada pendidikan ICT yang saksama, kita dapat memupuk kemahiran teknologi, literasi digital dan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat. Melalui kesedaran ICT juga, individu dapat memahami impak teknologi dalam kehidupan mereka serta menyumbang kepada masyarakat yang bertanggungjawab dan bersatu padu. Untuk mencapai matlamat ini, usaha sama daripada kerajaan, institusi pendidikan dan masyarakat perlu diteruskan dengan memberikan penekanan kepada penyediaan akses yang saksama, penyelarasan kurikulum, keselamatan digital dan sumber rujukan yang berkualiti tinggi. Sehubungan itu, penting untuk mengambil kira peningkatan berkala dalam pendidikan ICT dan dalam rancangan pembangunan negara. Ini akan memastikan kesepaduan nasional dalam era digital terus berkembang dan mampan. Untuk analisis yang kedua, iaitu partisipasi awam dalam keterlibatan sosial mampu membentuk kesepaduan rakyat Malaysia. Poin yang pertama, media sosial adalah wadah terbaik untuk kesepaduan rakyat. Umum mengetahui, pada era hujung jari kini, media sosial merupakan salah satu media massa yang menjadi kegunaan sehari-hari oleh setiap masyarakat, tidak kira usia, jantina maupun kaum. Pelbagai berita perkembangan semasa yang menjadi bahan bualan dan ini tular dengan pantas dan dapat dilihat oleh orang ramai. Oleh yang demikian, seperti yang dinyatakan oleh Dr. Zakaria Dasan, media sosial mampu menyebarkan kandungan-kandungan yang berkesan untuk menjadi wadah pembentukan kesepaduan di Malaysia terutamanya hari ini. Hal ini dapat dibuktikan melalui statistik yang dibuat oleh The Global State of Pursuit. 2018, Malaysia merupakan negara yang ke-9 daripada 239 negara yang kerap menggunakan media sosial. Hal ini membuktikan Malaysia merupakan negara yang mempunyai medium media sosial terbaik untuk menyebarkan kandungan-kandungan yang mampu menyatukan kesepaduan rakyat Malaysia hari ini. Oleh yang demikian, kesepaduan rakyat Malaysia dapat disebarkan dengan lebih meluas, cepat dan berkesan. Seterusnya ialah 3.2 iaitu keberkesanan media massa dalam membentuk kesepaduan nasional. Sejajar dengan anjakan paradigma yang berlaku di seluruh dunia ini, isu media massa dan kesannya hangat diperdebatkan oleh masyarakat kini. Persoalan kajian ini ialah sejauh manakah media massa dalam membentuk dan memupuk kesepaduan nasional. Seterusnya, menurut pandangan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari berkata pada Malam Penghargaan Media 2019, beliau berkata bahawa peranan sumbangan pihak media adalah penting dan amat diperlukan bagi menyebarkan maklumat dan berita terkini bukan sahaja di dalam dunia ini, bahkan di seluruh dunia. Dan beliau juga berpendapat bahawa media massa seperti media elektronik, media digital dan media dalam talian banyak mempromosikan kesan positif dalam membangunkan ekonomi dan memupuk kesepaduan di negara Malaysia. Kemudian, kerajaan negeri juga mengharapkan media massa dapat menyiarkan laporan yang positif, sahih dan seimbang serta menjaga sensitiviti agama dan bangsa lain bagi membentuk dan menyatupadukan kesepaduan nasional di negara kita. Sementara itu, saya juga telah mengambil hasil kajian daripada seorang profesor di Universiti Malaysia Perlis
Muhammad Rezal Hamzah yang telah membuat kajian pada 19 Disember 2015 tentang tahap pendedahan mesej, perpaduan dan integrasi nasional melalui media massa. Menurut hasil kajian beliau menunjukkan tahap pendedahan mesej melalui 3 media massa iaitu televisyen, akhbar dan radio. Melalui tahap pendedahan mesej, televisyen menunjukkan tinggi sebanyak 20% dan 65.8% menunjukkan tahap pendedahan mesej tentang perayaan-perayaan yang berlaku di Malaysia melalui pelbagai kaum dan 42.4% bagi mesej Laut Cina Selatan bukan penghalang integrasi nasional. Seterusnya, tahap pendedahan mesej melalui akhbar sebanyak 8.8% yang tertinggi peratusnya dan ia juga menyebarkan mesej-mesej tentang perayaan-perayaan yang berlaku di Malaysia melalui pelbagai kaum dengan menunjukkan peratus sebanyak 24.3 dan 46.6% bagi mesej Laut Cina Selatan bukan penghalang integrasi nasional. Akhir sekali ialah tahap pendedahan mesej melalui media massa iaitu radio. Bagi radio, hasil kajian menunjukkan tidak banyak pendedahan mesej, perpaduan negara dan integrasi nasional, tetapi ia menunjukkan sebanyak 16.5% responden yang menyatakan mereka mendapat mesej sebagai rakyat Malaysia, kita perlu bertoleransi terhadap kepercayaan kaum lain melalui radio. Kesimpulannya, menurut hasil kajian yang dibuat oleh beliau tadi, menunjukkan bahawa televisyen adalah media massa yang utama dalam menyebarkan keberkesanan media massa dalam membentuk kesepaduan nasional. Keseluruhannya menunjukkan masyarakat mempunyai pandangan yang positif terhadap impak mesej perpaduan negara dan integrasi nasional dalam media massa. Dan ini menjelaskan bahawa media massa amat berkesan dalam membentuk dan kesepaduan nasional di negara kita. Sebenarnya, kajian telah menerangkan tentang pengaruh perkembangan ICT dalam masyarakat kita berbanding dengan negara lain. Selain itu, telah mengenal pasti kepentingan pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional yang ada di negara kita, Malaysia. Kajian ini juga telah memperlihatkan kepada masyarakat Malaysia bagaimana pengaruh ICT mampu memberi impak yang besar dalam perkembangannya kepada masyarakat kita dari pelbagai sudut. Oleh hal yang demikian, kami amat bersetuju dengan kajian ini bahawa ICT mampu mempengaruhi kesepaduan nasional di Malaysia dan dapat dicadangkan agar ICT di negara ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk menyatupadukan masyarakat di Malaysia, khususnya dari segi pendidikan dan keterlibatan sosial agar kesepaduan rakyat Malaysia lebih terjamin. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.